Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Sembang Marvel. Kita baru selesai menonton Iko satu episod 1 sampai 5. Dan ada ni lah. Kita ada apa? Ngomong kan? Sign language punya ni lah yang tolong translate kan. Ya. Hai guys, selamat datang kembali. Dalam episod ni kita nak membedah, mengupas, memberi rating. Ya, betul. Secara keseluruhannya Masih buat kerja. Sikit. Secara keseluruhannya aku rasa Iko ni Iko chamber je lah. Tiba Iko chamber. Dia agak macam mana nak cakap, dia jujurnya pada aku memang dia agak slow. Okay. Betul, setuju. Dan aku tak rasa dia se-hype dalam trailer yang kita tengok tu. Sebab dalam trailer tu dia macam ini adalah filem yang ganas lah. First episode je trailer tapi sayangnya dia hanya dibawa dalam first episode je. Benar. Betul. Dan benda tu tak dibawa sampai sekadar ke marketing stunt sahaja. Betul. Sebab waktu orang tengok first episode tu first episode dah ada apa ni? Daredevil. Wah, aku dah excited lah. Tapi habis tu dia recap habis tu je. Dia throwback je. Sayang lah. Yang tu sayang. Sayang 1000 kali sayang. Tetapi cerita tu dah habis. Okay, Nip, rating Per 10 per 10. 5/10. Ui, 5 Okay, setengah. Okay, tak apa. Start. Okay, slow and steady. okay. Kita satu persatu. Okay bang, berapa rating? 6 lah, 6. 6. Okay, setuju? 6. 6. Okay. Okay. Sebab kita pergi kepada Nip lah. Sebab dia pergi paling rendah. Okay. First of all, aku expecting ini adalah first kira aku panggil sebagai first timer untuk street level punya MCU punya game lah ataupun konflik lah, yang mungkin ke arah antara yang kita cakap tadi lah, mungkin ke Captain America punya filem, Captain America 4 ataupun ke arah Spider-Man 4. Maksudnya dia dah start melalui Iko. Tapi bila kita tengok tadi credit scene tu, bagi aku personally ini sebenarnya orang kata business punya series lah. Betul. Sebab dia ada collaboration dengan betul. organisation tadi kan. And also bagi aku walaupun memang story dia agak slow, aku backup lah lah. Sebenarnya macam ni lah, mungkin nanti dalam Spider-Man 4 kita boleh nampak aku keluarkan Kingpin dan juga Iko lah kan, dua watak ni. Mungkin diorang bila berada di episod ataupun berada di filem yang lain, diorang nampak begitu, diorang kekal dengan watak diorang yang sepatutnya diorang menjadi. Dan aku rasa bila daripada situ baru orang nampak, kenapa dia jadi macam ni, so orang akan tengok balik dalam Iko how vulnerable are they. Betul. Ketika mana diorang in becoming menjadi watak yang kejam, yang bunuh orang. Sebab apa? Sebab bagi aku dalam series ni kita boleh nampak Kingpin at the lowest point, macam mana dia boleh jadi macam ni sebab kisah-kisah ada. So ini adalah series yang macam kau nak tengok, hype tu tak ada, tapi untuk kau relax untuk kau tahu ini adalah history ataupun sejarah lama sesebuah aku ambil dua watak utama lah, which is Iko dengan Kingpin. So itulah, expectation tu tak memenuhi, tapi itulah, nak buat macam mana kan, kita dah tengok. Aku rasa dia banyak in term of film ni kita nampak sangat berbeza lah. Vibe dia memang tak nampak macam MCU punya style. Betul. Series. Setuju. Yes. Cuma dia macam banyak repetitif punya scene tau. Contohnya Flashback tu benda yang sama, tapi aku rasa macam dia terlalu banyak. Aku rasa dia annoying sikit bila jadi macam tu. Dan tak tahulah nak cakap, aku rasa dia punya konflik tak terlalu besar sebenarnya. Itu yang menjadikan series ni agak longgar. Tak ada excitement tu tak ada. Sebab daripada awal tu kita tahu dia datang ni adalah fasa selepas Hawkeye. Apa Iko nak buat, dia nak ke mana. Then kita tak tahu macam apa hala tuju dia. First episode dia cakap dia macam nak clearkan tempat-tempat yang Fist punya ni lah kan, Kingpin punya tempat. Tapi lepas tu dia macam
okay, dah settle, ada dia cakap dia nak buat dia akan menyebabkan war berlaku kan, perang di antara beberapa kelompok. Then aku rasa dia punya konflik tu terlalu Kecil dalam skala yang kecil. premis dia terlalu Ya. kecil dan Betul. simple. So tu yang menyebabkan konflik dia tak terlalu besar. Cuma Dan- dia jadi besar bila Kingpin muncul. Tu je lah. Betul. Sebenarnya konflik dia adalah konflik yang berulang-ulang kat dalam Marvel punya movies yang lain. Macam tadi aku bangkitkan, dia sama macam Black Panther, you libatkan dengan you punya ancestors, itu pun Keturunan lama-lama. lepas tu dia dah melibatkan macam Shang-Chi juga. Lepas tu dia dah melibatkan macam siapa dah yang kat dalam Black Panther yang berlakon dalam tu, Namor. Macam Namor juga. Betul. Everything is there. So macam actually Iko ni sebenarnya aku nampak dia bukan nak highlightkan Iko. Dia nak highlightkan. Dan like dia punya Kingpin. Native American. Kingpin. Oh, Kingpin. Dia nak highlightkan Kingpin. Sebenarnya cerita dia adalah berkenaan dengan Kingpin, tetapi dia macam cuba untuk build the stories sekeliling Kingpin tu adalah Native Americans group. Ya, betul. Tapi baguslah sebab satu dia beri kesedaran kepada orang pekak dan bisu. Yes, okay. Betul, yang tu betul. Sangat tepat setuju. sekali. Betul, Kita betul. pun rasa macam wow, dia bukan entertain, macam it's good exposure and it's a good realization untuk kita juga. Macam ada orang-orang yang macam ni. And second is dia wujudkan kesedaran juga on behalf of Native Americans. Yes, Betul. Yang aku rasa sikit pasal adik cakap tadi tu, yang sebab aku rasa setiap kali filem yang berkaitan dengan orang-orang pekak dan juga orang bisu ni, diorang akan sentiasa akan letak POV, maksudnya macam scene tu tiba-tiba macam diam. Yeah. Aku dah suka. betul. Even though kalau cerita Malaysia pun cerita magic, kalau aku dah pernah beritahu kan, magic tu pun dia bagi tahu satu scene tu kita berada POV yang di dalam orang yang tak boleh dengar tu. Dia macam pekak. So aku rasa seronok benda tu. It's a new thing. Sama juga dalam filem Pekak. Yes, dia ada juga Ada POV juga. juga, Ada. okay, itu okay Dia lah. aku share sikit lah. Dalam filem Pekak tu dia ada satu lelaki ni, tak silap aku Zahirul Azim. Dia pekak tau. Bila pekak dia jadi bisu lah kan. Dia suka berdiri di depan kereta api sebab bunyi angin tu kuat kan. Tapi bila orang biasa dia tak boleh sebab bunyi kereta api tu terlalu kuat kan, bising kan. Tapi dia suka buat benda tu. So bila setiap kali dia berdiri dekat depan tu, nanti ada satu scene macam dia tak ada sound. Dia macam dia menghayati. so aku rasa best lah benda tu. Dan pernah baca terlintas, betul kan kalau salah, tak semestinya orang bisu itu pekak, tetapi orang pekak itu mesti bisu. Tak semestinya orang bisu itu pekak. Betul. Tetapi orang pekak mesti bisu. Yang aku tahu, okay, betul. Sebab bila dia pekak daripada kecil, betul. dia tak boleh nak bertutur, dia tak boleh nak study percakapan. So dia akan auto bisu. Tapi kalau orang yang pekak di ketika mana dia daripada awal, aku rasa dia ada dua lah. Dia boleh bercakap tapi kurang lah kot suku kata. Ya, betul. Sebab in fact kita tengok kat dalam Iko tadi pun, okay, Maya, which is Aliqua Maya Cox, Lopez. dia adalah seorang yang bisu dan pekak dekat luar reality, real life pun. Yes. Dan dia memang tak ada kaki satu. Dia real life pun dia memang tak ada. Memang tapi dia baru melahirkan anak. Korang boleh tengok kat Instagram dia. Tapi kalau tengok dekat dalam series tadi, kita still nampak yang dia boleh berbicara dan ada sedikit-sedikit keluar daripada mulut dia. Betul. Dan apa yang menariknya adalah orang yang berlakon di sekeliling dia tu dalam Iko tu boleh bertutur dalam bahasa isyarat. Ya, betul. Kecuali if in fact Kingpin yang jahat pun cuba nak faham niece dia, anak saudara perempuan dia tu, dia buat dicarikan teknologi. So it's a good exposure. I mean, betul. Kudos on that Betul. In fact, poster pada Iko pun ada sign language punya poster kan. Ya, betul. Yang dipublish untuk umum. So quite nice lah benda tu. Cuma sayangnya series ni tak didokong dengan plot story yang agak kuat. Betul. Ataupun konflik yang besar, ataupun konflik yang lebih kemas lah pada aku. Aku rasa 5 episod ni dia banyak repetitif punya cerita. Dia macam tak ada cerita. Sebenarnya tak best. Aku cakap itu plot dia tak best. Plot dia mengarut lah sikit. Betul. Aku setuju lah. Sebab dia dah tahu dah fans Marvel ni
memang suka kan, even though kalau sikit je special appearance, macam nak connecting the dot, orang dah excited. Ni kalau aku rasa lah benda ni tak akan jadi. Tapi kalau korang masukkan, aku rasa aku dah beritahu Adib dengan Izzat banyak kali lah, kalau dia masukkan sikit-sikit lah unsur-unsur kahuri, orang akan excited. Sebab kalau kita tengok at the first episode, first aku ingat itu adalah Forbidden Lake season What If season 2. Sama sebab, aku cakap kat Izzat macam juga, macam biru apa semua, aku ingat ke tu macam mungkin ada keturunan kahuri ke apa, tapi unfortunately mungkin dia tak bagi tahu dalam ni. Tapi kalau dia letakkan sikit, tak kisahlah kalau aku rasa macam benda tu tak ada kaitan pun nanti, this is good for your marketing. Orang akan start bercakap je. Ya, aku nak cerita kat kau. Aku tak tahu kau dah tahu ke belum benda ni, Nip. Okay. Dia dah tahu. Dia dah tahu. Yang mana? Tak apalah. Tak apa, kita cakap je. Tak, orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Okay, orang lain tak tahu. Bonnie yang menjadikan suara kahuri. Oh yes. Yes. Sebab tu Bonnie, aku suka. Bonnie lah yang menjadi suara kahuri di dalam What If season 2. Dan kita tak tahu, mungkin ada kesinambungan daripada benda tu. Mungkin adalah in the future diorang sebenarnya nak relatekan Iko punya cerita tadi tu dengan Mohawk tadi yang ada kat dalam What If season 2. Boleh jadi. Tak mustahil benda tu. Okay, aku nak tanya korang, sebenarnya apa kuasa Iko ni kalau ikutkan tadi? Okay, dia boleh dah macam Professor X, boleh masuk dalam minda orang, boleh tengok sejarah apa semua. Lepas tu macam Adib cakap tadi, macam ada kuasa Wanda juga. Dia boleh, dia lah force lah something, boleh tolak-tolak. Sebenarnya exactly kuasa tu apa daripada keturunan dia ke? Yang aku tak fahamnya, first episode tu insiden apa meletup tu, aku tak tahu apa. Yang tanah pecah tu. Tanah pecah tu. Mungkin aku terlepas pandang. Aku pun tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak faham. Itu berdasarkan cerita. Tak, aku rasa tak, bukan komik tu. Tak, itu adalah natives punya cerita. Apa yang dia cerita pasal Old native, Fox punya. Old Fox, natives, semua betul. Okay. Means that based on Old Fox lah. I see. Dia tak adalah buat reka-reka. Cumanya, okay, Maya dekat dalam comics 616, Maya ni dia ada dua watak tau. Dia sebenarnya of course adalah Iko. Second, dia adalah Phoenix. Dia Phoenix. Dah Phoenix? Tak. Yelah. Phoenix lah. Phoenix sebelum Jean jadi Phoenix. Okay. Kenapa dia tak highlightkan like macam dia tu? Dia nak tukar kot dalam MCU. Dan thirdly dia ada jadi satu lagi. Dia jadi Ronin. Ronin. Okay, dia jadi Ronin. Mungkin dia sama ada Iko akan jadi Ronin atau Iko akan jadi Phoenix. Itu je. Phoenix. Kuasa-kuasa yang ditunjukkan mungkin dalam MCU dia tak nak Maya jadi Phoenix, dia nak Maya jadi someone yang from ancestral Native American, something like that. Power dia dah keluar dah tadi. Who knows? Betul. Sebab power Phoenix pun lebih kurang apa yang power Maya tunjuk kat dalam Iko tadi. Dia ada orange macam tu, orange biru. Yeah. Kuasa mak dia lah. Aku agak hampa sebab yelah kita macam ni sebab hampa aku expect dia jadi series ni kali ni dia akan jadi series yang macam Daredevil, Netflix punya series. So vibe tu tak ada pun. Vibe tu tak ada sebab kalau tengok trailer vibe tu macam betul lah. Ya, betul lah. Macam Netflix punya series. So, tapi sebab Netflix punya series kalau siapa yang tak tengok kan dia dark sangat dark. Sangat dark, betul. So dia awalnya ni tak lah. Aku rasa tak macam tu lah. Betul. Dia sebenarnya satu tak tahulah, kesilapan Marvel juga bila dia dah releasekan semua sekali ke 5 episod. Sebab kualiti dia tak sampai tahap Daredevil dulu. Kenapa dia macam biar je lah. Ke sebab memang planning dia Marvel Spotlight memang Spotlight je kan, kat situ je. Ataupun dia takut bila dia buat satu episod kan ada crowd ataupun fans akan buat satu tak payah tengok, boring. So mungkin dia punya orang punya watch view dia tu akan lebih rendah. Baik dia bagi tahu semua okay, orang hype tu satu hari habis macam tu saja. Tapi She-Hulk sama. Tu mungkin dia belajar daripada She-Hulk sehari ke semua sekali? Seminggu sekali. Mungkin dia nak belajar daripada She-Hulk kot. Dia tahu sampah orang dah start boycott. Yelah, sebab lagi pun macam ada agenda perempuan jadi hero apa semua. So semestinya betul. Tapi betul lah sekarang ni kalau kita tengok Marvel dah dipenuhi dengan superhero perempuan. Apa macam ni? Macam mana ni? Ya tu. Apa jadi dengan superhero lelaki? Tapi aku tak backup lah. Tapi aku berdasar fakta yang betul
karakter-karakter yang sedia ada keluar ni, dia sebenarnya dah lama dalam komik. Ya betul. Tapi aku lawan balik. Tadi aku cakap aku lawan balik. Tak apa ni. Kenapa dia baru muncul sekarang? Kenapa dia tak muncul zaman-zaman dulu kan? Maksudnya dia memperjuangkan jugalah sedikit ideologi tu. Just nak bagi tahu watak tu dah lama ada. Ya, Itu betul. saja. Okeylah. Okey lah tu. Ni insert so kita ikut je. So itu sedikit review tentang Iko. Si bulan yang teruk. Oh ya, ni tu betul-betul bagi. Tapi fighting scene dia Fighting scene okay, ya. Betul. Fighting scene dia. Fighting scene okay. Awareness tentang lagu dia best. Lagu dia best. Dan paling penting kat sini kita tengok betapa pentingnya watak. Siapa nama Kingpin tu nama dekat luar? Lama tak Dia ingat. Afario. Dia Afario. Tahu. Dia memang macam kalau Iron Man tu Tony Stark, dia Kingpin. Oh betul lah. Dia lah Kingpin. Betul lah. Tak boleh ada orang lain. Ya betul. Oi, bayangkan dia lawan dengan Tom Holland Spider-Man. Ui, best doh. Style. Kita tak sabar. Spider-Man 4 nanti dikatakan kita dapat juga rumours. Pertama rumours, bukan rumours lah ni yang ni dah confirm dah. Semua Netflix punya series dah masuk dalam MCU official sekarang ni. Canon event. Ya. Dan ada dekat dalam Disney Plus. Dia dah susun dah ikut timeline. Betul. Dia dah susun Luke ikut Cage, timeline. ada Jessica Jones. Yep. Betul. Iron Fist pun ada juga kan? Iron Fist, Daredevil, semua ada. Punisher. Punisher. Tak silap aku dah tengok tadi. Semua tu The Defenders. Dia okay. Kita usah balik semula. Aku harapkan adalah sikit-sikit dekat dalam ikut di pasal Midnight Sun, tak ada juga. Tak ada lah. Tapi ni aku tak rasa macam tadi kita dah tengok hujung-hujung tu Kingpin dia macam berminat nak bertanding presiden kan. Kau rasa nanti akan ada lagi tak dia kat dalam Captain America? Dia macam yang kau cakap tadi, mungkin dia akan battle dengan Red Hulk untuk jadi presiden Amerika. Mungkin lah. Tak lah kan. Mungkin itu akan dikeluarkan sambungan daripada kepada Captain America kan. Kita akan nampak mungkin Kingpin akan buat kemunculan. Ya, betul. Kita tak tahu sebab kita tak dapat news tu kan. Ya. Okey, aku nak bacakan sikit. Start sebelum tu, aku nak bagi timeline sikit tentang Daredevil season 1 dengan Jessica Jones season 1. Dikatakan dia adalah between GOTG volume 2 dengan Age of Ultron. Luke Cage season 1, Iron Fist season 1 dengan The Defender. Dia take place pada antara Ant-Man dengan Civil War. Maksudnya sebelum The Blip happen, The Defender ni dah wujud dah. Sebab tadi kita tengok Kingpin maya kecil tahun 2008. Ya. 2008 time Iron Man pertama. Ya. Ada Iron Man. Tapi yang dalam dah dibagi tahu ni season 1 sahaja. So Daredevil ada 3 season. Second dengan third tak tahulah macam mana. Dia tak masuk. Dia masuk season aku tak tahu sebab sahaja. yang tu dia mention first season sahaja. Okay, Conqueror 94 betulkan kita kat TikTok. Sebenarnya Kingpin for Mayor in NYC. Dan dia akan sambung ke Daredevil Born Again. Okay. Thank you. Thank you so much. Oh, sebab yang Theodore apa nama Muhammad tu? Roosevelt. Roosevelt dia ni presiden. Presiden. Ni under New York je lah. Yang ni maksudnya betul lah, mayor je lah. Dia kan kartel, takkanlah sampai ke Amerika. Tapi ada satu lagi benda yang orang hype kan tapi tak ada juga. Apa? Siapakah yang membeli Avengers Tower? Tak Avengers ada. Dia tak Tower. bagi sampai sekarang. Betul. Itulah teori kita. Ada antaranya adalah Kingpin yang membelinya. Avengers Tower. Ataupun boleh jadi dia sudah berubah menjadi Baxter. Ya, betul. Baxter Foundation. Fantastic Four. Okay. Oh ya. Itu saja. Sebab belum. Sabar, awal lagi. Tak, sebab ingat ada segmen lain. Sabar dulu. Kita berikan 20 minit dulu. Okay, Kita berikan 20 minit. So secara keseluruhan aku rasa itu dengan banyak rumours akan keluar lagi tak lama lagi. Spider-Man bukan tak lama lagi lah, lama lagi lah. Tapi memang rumours Spider-Man akan keluar untuk yang keempat, dan dikatakan dia akan vibe macam
Civil War. Tapi kali ni street level. Street level punya. Yes, betul. Sebab aku tengok tak sabar kalau kita ada Daredevil. Dan dikatakan Jessica Jones pun akan buat kemunculan dalam Daredevil. Lah mesti Shihak ada. Jessica Jones apa kuasa dia? Jessica Jones martial art je. psychic tak salah aku. Sakit juga. Tak Telepathy sebab dia Jessica Jones bukan Elektra bukan. kan. Jessica Jones tak salah aku dia ada psychic macam tu lah jap. Sebab Iron Fist. tapi dia ada schizophrenia ke apa benda tau. Sebab dia ada delusion. Punisher, Luke Cage. Daredevil, Luke Cage. So semua tu membentuk sepatutnya ada Elektra. Tapi tak ada tak tahu? Elektra sebenarnya dia tak ada series. Dia tak ada series betul. Dia dalam Daredevil. So semua tu The Defenders lah. Dalam The Defenders tu lawan dengan Elektra. Oh faham. Ajab. Tak silap aku lah. Kan aku salah. Aku lupa dah. Sementara kita menunggu Spider-Man 4, jangan lupa tahu tahun ni kita ada Madeweb, kita ada Deadpool 3, kita ada Venom 3. Kalau ikutkan ni kalau ikutkan tarikh aku release, rasa Madeweb dulu kot. bukan Madeweb Februari betul ke aku tak tahu. Tolong di Twitter. Tolong kawan-kawan. Yang kita tahu sekarang ni Deadpool je bulan 5. Deadpool bulan 5, betul. Dan Deadpool punya hype dah gila kan. Dia dah buat Ryan Reynolds dapat award. Lepas tu dia pakai Deadpool punya dah start marketing dia tu. Dia start marketing. Memang aku rasa kalau expectation kita wajib letak tinggi lah. Kalau gagal tak tahu lah. Sebab Deadpool ni aku rasa tak menghampakan lagi lah. Dia punya series, dia punya movie dia. Dia sebab kita kena acknowledge yang tahun ni MCU bukan Marvel. MCU satu movie je. So betul-betul. Bila satu movie dia Marvel itulah Studios, bila Marvel Studios buat tu je, so itu je yang kita kena hype kan. Betul. Dan kita kena tunggu. Betul. Ada orang betul kan. Madeweb bulan 2, Deadpool bulan 7. Venom lah. Venom 3 punya Venom logo. bulan 11. Ya Allah. Asal boleh je bro. Tak apa-apa bro. Aku geram je aku tengok 3 tu macam kau effort lah. Ambil lipstick betul. Dia macam asal boleh macam tu. Dia macam sebab boleh dia kan. Lepas tu Madeweb punya kostum dah tengok dah? Tak. Macam The Flash. Nanti korang tengok. Okay, aku tahu. Buruk tu. Buruk, aduh. The Flash masalahnya, The Flash dia yang kan ada banyak tu kan, yang series tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Yalah, series tau. Betul. Tapi cuma gelap kan. Ya Allah. Color. Rasanya kan dia macam tahun ni semua flop. Yang akan selamatkan adalah Deadpool. Itu je. Betul, setuju. Next series apa lagi kita ada? Aku tahu Spider-Man kartun dia banyak. Spider-Man kartun tu ada. X-Men 97. Oh yes, X-Men 97 Lepas tu orang kata Wakanda kan. Wakanda tahun depan. Tahu, tak sure. tahun ni juga kot. Tahun ni juga. Sebab aku tak ingat siapa yang cakap ada dalam Wakanda akan ada buat ada appearance. Siapa Venom 3 bulan 11, Deadpool 3 bulan 7, Madeweb bulan 2. Agatha, Eyes of Wakanda. Agatha dengan Eyes of Wakanda. Agatha pun ada juga. Agatha tahun ni. Agatha tahun ni. Agatha ada tahun ni. So bolehlah kita tengok anak-anak Wanda. Katanya ada anak-anak Wanda. Tahu-tahu sekali punya dalam end credit je. Wanda Vision. Tiba-tiba macam Echo kan. Dia buat trailer based on first episode je. Satu je. Ada satu episod yang part yang Kimby bunuh translator. Itu je episod 4. Tapi dia lah macam je. So macam tu kan. Itu je psycho Kingpin dia tunjuk. Yang lain tak nampak sangat. Sebenarnya ada orang cakap juga dia nampak dalam Echo ni Kingpin lembut. Tapi kan main vulnerable dia. Dalam The Devil ada je momen-momen yang macam memang nampak Kingpin ni macam tu. Sebab macam ni dia yang nampak dia, kenapa dalam series tu kenapa Kingpin ni nampak terlalu kuat. Sebenarnya sebab pengaruh Kingpin ni power gila babi. Ya betul. Betul. In fact dalam komik pun sebenarnya Maya ni memang soft spot dia. Soft spot Kingpin. Memang Kingpin ni memang anggap dia memang sebagai anak saudara dia yang betul-betul yang dia sayang lah. So dia macam ada soft spot dekat Maya ni. And Kingpin punya kelemahan dia pun aku rasa kalau tengok Spider-Verse pun
It's all about family juga. Family. Dia jadi jahat. Dia nak Betul, kembalikan betul, family betul. dah mati. So ini soft spot dia lah. Betul lah dia keluarga, family. villain yang ada motivation lah. Dia motif dia lah. Lepas tu Izzat ada tanya juga tadi. Izzat cakap, kenapa apa yang tadi disayang sangat, kenapa dia nak sangat dengan Maya ni kan. Lepas tu aku ada satu teori juga. Maya ni is very resourceful. Maya ni power. Sebab tu Kingpin nak dia. And musuh Kingpin kita tahu Daredevil. Of course Maya akan lawan Daredevil juga nanti. So macam tu lah. Tapi dalam comics kita juga tahu Echo akan membantu. Dia adalah betul. partner, sparring partner Betul. dengan Daredevil. Season So untuk yang baru. tak dalam komik. Oh ya. So mungkin itu akan terjadi dalam series Daredevil. Wasted juga sebab dia dah ada kuasa kan. Kalau dia wasted kan macam tu, sia-sia lah. Dia dah keluarkan final episode, kuasa pun dah sensai macam Wanda. Tapi lebih kurang ni semua. takkanlah kuasa. semua jahat dia macam tu. Ya tu. Boleh, patut dia buat kat Thanos kan. Settle, Thanos terus taubat. Alright, okay, selesai 25 minit. Kita nak ke ni segmen seterusnya. Ada segmen seterusnya? Teruskan. Ada. Saya okey. Kalau Okay. Adib nak Kita extend daripada yang kita buat tu lah, review tu. Okay, so kalau korang nak tahu sekarang ni, kalau korang tengok previous episode berkenaan dengan review review apa? Review Pendekar Pendekar Awang. Sorry. So sabar. Kita berhenti dulu sini. Oh ya, kita buat next ni lah. Okay, Okay. See you guys soon di Sembang Marvel. Kita akan beralih ke section seterusnya. Yes. Ciao guys. Jangan caw lah, belum lagi. Dia macam kau nak potong. Tak. Hai, Assalamualaikum. Hai, Kita selamat kembali ke Sembang Wayang. Ya, Orang yang sama. Kembali Orang sama. dia macam kembali bertiga lah. Sebab hari tu berdua. So Sembang Wayang ni first yang bertiga. So, Ya. aduh. So hari tu kita orang dapat jemputan. Ya. Terima kasih kepada Zavlog Zaf, sekali thank lagi. you so much. Zaf. Dan Studio Kembara of course. Studio Kembara. Kerana sudi menjemput kami Sembang Marvel. untuk filem premier filem Pendekar Awang. Darah Indra Gajah. Tapi yang jujur lah. Okay. Kita orang dah buat review. Okay. Aku rasa review aku tu agak baik tu. Dia professionalism. Sebenarnya agak baik lah. Kenapa ada orang kutuk review? Tak. Sebab aku dah aku tak tahulah. Waktu aku review tu, aku rasa sebab aku memang tak suka Mat Kilau. Saya tak tengok langsung. So bila jadi macam tu, aku rasa macam Pendekar Awang lagi best aku Dia rasa. macam ni, aku rasa macam ni. Kita bertandang di tempat orang, kita kritik secara kritis, Ya, secara ya. profesional. Tapi bila di tempat kita, inilah masanya. Dah tak ada jemputan dah dari lepas ni. Jangan macam tu. Tak, Tapi okey, sebab gurau. aku berbincang dengan kawan aku kan, sembang-sembang, pasal aku bawa pesan balik. Alah, aku rasa Mat Betul Kilau juga. tak adalah teruk sangat sebenarnya. Memanglah dia Ya. dia tak best pada aku, tapi dia taklah seteruk Pendekar Awang. Yang aku rasa macam contoh kan, kalau kita tengok Mat Kilau ada banyak scene-scene yang sedih, emotional scenes kan. Waktu siapa ni Beto Khushairi punya isteri Kena meninggal. bunuh. Dia nampak, lepas tu ada scene tu macam Sedih sabar. Dia rasa. menyentuh. Tapi Pendekar Awang tak ada scene yang tu. Dia nak buat scene yang masa mak dia mati tu. Tapi tak menjadi. sebab kita ada cakap dah yang previous video, character development tu dia tak tunjuk macam mana struggling ke. Betul. Kisah-kisah sedih, sini sedih. Dia macam terus mati. Orang nak empathy pun okay, mati. Okay, cukup. Betul. Kita move on kepada next plot. Itu yang digambarkan macam tu. Dan dalam masa yang sama sebenarnya technical pun juga memainkan peranan sebenarnya. Contoh lagu, shot, semua tu. Dan aku sembang lah, aku cerita dengan member aku, dia bidang media lah. Dia cakap filem, kalau kau pasal filem Pendekar Awang ni tak banyak establish shot. Maksudnya shot establish shot ni shot yang selalunya awal. Dia nak menunjukkan latar tempat, situation tu tengah buat apa. Dia wide shot yang lebih wide tau. Contohnya macam bila kita shoot dekat satu tempat tu, dia akan shoot keseluruhan tempat tu. Itu kita panggil sebagai establish shot. Nak establishkan cerita tu dekat mana. Contoh. Boleh bagi contoh Boleh. Kita contohkan dengan Marvel jugalah. Contoh kat dalam Infinity Wars. Ingat tak masa Wong betul. dengan Doctor Strange nak pergi tu, pasal tiba-tiba Hulk tu dia jatuh ke bawah. Dia kan
letak New York daripada jauh. Ya, So betul. kita tahu betul. situ New York. Ya, betul. Sebab Macam itulah. cerita tadi sebelum tu dekat space. So So dia macam proofkan background sekarang okay sampai kat New York. Ya, Setting betul, Sampai tu betul, dia mainkan betul. Avengers punya team. So orang tahu macam okay itu New York. Betul-betul. Mesti pasal Avengers. Betul, So betul. dia tak establish benda tu lah. Shot dalam Pendekar Awang tak ada aku rasa. Tapi dalam Mat Kilau ada, shot tu ada. Lepas tu kebanyakannya adalah tight shot ataupun close up shot. Kalau kita perasan memang aku rasa kenapa aku cakap waktu kita review awal-awal tu, kenapa aku kata Pendekar Awang ni technical dia bagus sebab aku tertipu dengan colour. Oh, Colour grading dia cantik. Jujur colour grading dia cantik. Aku rasa sebab colour grading dia cantik tu aku cakap technical dia bagus. Tapi in term of shot, type of shot yang dia tak banyak sangat type of shot dia. Contoh macam apa yang kita orang sembang, dia kata member aku cakap dia peperangan macam pakai panah kan. Jauh, jarak jauh. Tapi semua shot dekat-dekat. Dia macam tak nampak pun scene fighting ataupun scene perang yang jauh. Macam tu lah. Aku rasa sebenarnya diorang berpegang dekat-dekat je sebab tu tak ada scene macam tu. Sebab yang kalau kita tengok secara betulnya, dia tempat tu kecil, skala kecil, perimeter dia kecil. Lepas tu 20 orang tu compact dalam tu. Betul. Lepas tu kan dia ada yang penjajah tu pakai mesin, dia tembak-tembak tu jarak dekat betul. Aku rasa dalam bahasa kasar sikit, this is a playground war or something. Tapi yang sebab aku dah baca komen juga kan, kita ada cakap suara Fatamin macam pelik. Bila ada kita baca komen tu, dia kata masa tu Fatamin tak ada suara. Jadi nak tak nak, itulah kekangan dia orang kena juga buat dubbing. Sebab tu lah Fatamin dia terpaksa teran sikit, tekan sikit nak bagi keluar suara. So itulah aku rasa kenapa antara faktor-faktor yang nak cakap pasal Pendekar Awang ni. Ya, adalah keluar 11 hari bulan. Hari ni 10 lah. So maksudnya bila esok video ni release sudah ada lah. Dah ada lah. Dan korang ya mungkin kalau yang tengok tu agak tak tahu nak cakap pasal tak. Okay, tapi sebenarnya sembang wayang kita memang pasal ni ke hari ni? Tidak, itu permulaan saja. Itu hanya permulaan sebab saja. kita nak extend sedikit dia. So inilah maksud dia establish the scene. Okay. Kita bawa korang ke sini dulu. Kita kenalkan sikit. Dalam slot sembang wayang adalah slot kita nak sembang tentang any filem sama ada lokal, tapi mostly kita nak sembang tentang local filem lah. Ya, betul. Bukan setakat filem sebab kenapa kita letak wayang kat situ, sebab kita bukan nak fokus kepada filem saja. Apa-apa yang berwayang, tak kisah kalau ada series ke. Kalau ada yang something yang macam short story pun, kalau korang nak kita orang reviewkan untuk sembang wayang, betul, tak ada masalah. That is not the problem. Persilakan. Sebab kita orang letak kat situ sembang wayang. Sebab tu bukan sembang filem, bukan sembang series, sembang wayang. Ya. So hari ni aku dah bukan bagi tas lah. Aku nak Simon. Bukan Simon. Dia tengah buka. Aku nak share satu. Aku baru habis satu series. Okay. Adik pun tengah cari ke? Tak ingat tajuk. Aku baru habis satu series dekat View. Apa bernama series tu? World apa? Oh, yang dia remake daripada cerita Korea kan? Two World. Kenapa dengan cerita tu? Tak, aku baru habis tengok. Baru habis tengok. Dekat View. Okay. So overall aku rasa cerita tu not bad lah. Walaupun ada dia tak cringe. Dia macam mana? Dia cerita pasal cinta, pasal cinta. Dia tak cinta, bukan pasal cinta. Nak cerita ke nak kita sembang kat Mamat hari tu ke? Bukan. Ini yang lain. Bukan, maksud dia tema dia lebih kurang macam kita sembang kat Mamat hari tu. Bukan. Nak bawa tema yang tu. Tak payah. Silakan. Kita perkenalkan je supaya ni. Itu tema tu best. So kita memang bagi waktu yang tak ada idea nanti. Okay, boleh. So berbalik kepada apa series yang aku tengok tu, Two World. Dia cerita tentang macam mana ada satu komik yang sangat famous dalam drama tu. Dan tiba-tiba perempuan ni, ada yang Trisha, bapa dia adalah pelukis komik. Satu hari tu macam bos dia doktor tau, houseman kan. Dia tengah buat housemanship. Then ada doktor sini cakap dengan dia, bapa awak ni ni kan pelukis komik ni kan, boleh tak awak bagi tahu apa ending cerita ni? Lepas tu dia takut-takut lah. Lepas tu dia cakap, kalau awak tolong
saya akan make sure awak yang orang pertama jadi assist saya untuk apa ni, buat naik pangkat lah. surgery nanti. Macam tu lah. Oh, excited lah dia nak lah. Lepas tu dia macam dah lama tak call bapak dia. Lepas tu dia call bapak dia tak dapat. Lepas tu dia call bapak dia punya assistant. Dia cakap bapak dia tak ada. Bapak dia dah lama hilang. Daripada pagi tadi tak jumpa. So dia pergilah studio bapak dia. Tengok-tengok bapak dia tak ada. Lepas tu dia tengah cari barang kan. Tiba-tiba ada tangan tarik dia dan dia masuk dalam dunia komik. Maksudnya komik bapak dia tu wujud. Ya, dia masuk dalam dunia komik tu. Dia adalah, aku rasa drama Korea ni dia suka explore benda-benda pelik tau. Betul. So yalah, sebab cerita dia asal dia memang daripada Korea kan. Tapi interesting lah pada aku, macam mana dia jadikan watak daripada komik tu boleh wujud dalam dunia sebenar. Dia boleh bercinta pula, and dia ada emotion pula. Lepas tu dalam masa yang sama orang betul boleh masuk dalam dunia komik dan macam tu lah. So overall aku rasa in term of technical, filem tu direct by Yusri. Not bad pada aku, not bad. Pelakon-pelakon baru. Yusri KRU. In term of CGI pada aku, yelah kita tahu Yusri dia punya technical in term of Production CGI. dia KRU ke? Bukan aku rasa. Okay. Tapi best lah, pada aku best lah. Jujur kalau tengok secara kasar, pada aku menghiburkan. Cerita tu ada CGI juga ke? Dia ada magic-magic, I mean, mungkin nak masuk ke dunia komik tu lah. Aku rasa simple je. Tapi daripada dunia komik boleh masuk ke dunia reality? Boleh juga? Boleh. Memang ada beberapa plot hole lah aku rasa. Tapi aku rasa dia filem yang menghiburkan. Filem ke series? Filem pula, series yang menghiburkan lah. Dia dah habis dah semua episod? Dah habis dah 12 episod. Dia memang ada sikit-sikit ubah daripada Korea punya version. Aku tak tengok yang Korea tu yang masalah je. Faham. Mungkin kalau aku dah tengok Korea punya, aku akan boleh lebih banyak cerita. Boleh compare dengan yang. Tapi overall aku rasa okey lah. Okay. Kalau kita sekali tengok cerita Korea ni tengok sampai habis, tu bahayanya. Lepas tu dia tengok cerita lain pula Korea. Tapi sebab aku dah banyak kali tengok series daripada View tau. Sebenarnya View punya series adalah series yang sangat berkualiti. Contohnya Keluarga Bahadun. Ya betul. Best kan, kelakar. Yang Wan Tu Jaga pun View Wan Tu Jaga. Wan Tu Jaga dia filem tu, tapi bukan yang tak ingat bukan Wan Tu Jaga. Private Sapu. Bukan. Tu filem. Allah, lupa tak apa nanti lah. Apa tajuk dia? Dia punya pasal polis underground juga. KL Gangster Underground KL apa ni? Gangster itu gangster. Itu gangster. Tapi ada juga polis sikit-sikit lah. Ada satu series polis bukan KL, bukan gangster. Dia yang kes antara dua negara tu ke? Tak, Amirah Fendi pun ada kat dalam cerita tu. Cerita apa? Tak apa, nantilah. Itu yang kemudian. Ada satu lagi, aku tak ingat nama tajuk cerita tu, tapi dia cerita pasal kes kematian yang berlaku di antara Johor dengan Singapura. Lepas tu polis Malaysia dengan Singapura macam gaduh lah, ni kes siapa. And then best lah. Series tu ada dekat View. Aku tak ingat nama tu, tapi tak silap aku Bron Palari berlakon. Go and watch lah this series lah. Memang best lah pada aku. So korang mana satu yang nak? Yang mana? Adib. Korang Nek kau dah ready tadi? Cepat Adib. Sebab aku ambil ingat ke yang topik yang tu. Tak, apa yang kau tengok baru-baru ni? Adik belum tengok. Tak ada. Kau mesti tak ada tengok Tak apa, kalau kena ada 2 je review tak apa. Okay, baru habis 16 episod. Aku dengan wife aku tengok, tapi cerita 2018. Cerita apa tu? Tak ada cinta sepertimu. Filem ke? Tak, series. Tak ada cinta guys, sepertimu. kalau korang tak ada Astro kat rumah, korang please subscribe Suka sekarang tengah buat promotion. RM50 sebulan. So aku tengok series tu dekat Suka. Series ni tahun 2018. Tak ada cinta sepertimu. Syafiq Kyle dengan Zahira Ahmed Wilson. Yang baru ni ada kontroversi. So cerita tu it's not something yang guilty pleasure, which is kita orang akan sembang. Tapi kemudian dia tak adalah guilty pleasure. Tapi
Yalah, begitu Macam pleasure lah guilty juga. pleasure je ni. Sebab dia bagi task lain, dia datang hari ni, dia suruh cakap pasal benda lain. Memang guilty pleasure je lah kita cari. Ini guilty Oh, pleasure tapi ni. yang ni kau tengok baru ni lah. Baru habis. Tapi dia series 2018 lah. Sebelum ni tak pernah tengok. Sebab benda ni biasalah korang ketahui ada pirate dekat TikTok suka letak ni kan. So aku dengan wife aku biasalah apa yang aku tengok, wife aku akan keluar kat FYP dia. So kita orang sama-sama tengok. It's not the bad series. It's a guilty pleasure for us. But apa yang aku boleh cakap daripada 2018 lagi, Shafiq Khan is a good actor lah. Shafiq Khan is a very good actor. Ya betul. Sebenarnya Shafiq Khan bagus lah. Dalam cerita yang apa tu One Cent One Cent Thief. One Cent Thief, ya Allah, tu best gila. Best gila dia One punya cara Cent dia. Thief ada dekat Suka. Korang boleh yeah? korang boleh download ataupun subscribe Suka. Suka bukan setakat yang RM49 tu, yang RM50 tu adalah untuk di TV. Kalau korang macam nak VIP pass yang tengok kat phone, lagi murah. So ini tidak dibayar oleh Astro. Okay, tapi kita minta lah kalau Soka nak sponsor this kita. is a free promotion because this is Sembang Wayang. Masa ni lah kita nak sembang tentang local. Betul. Tempatan. Banyak lagi juga series yang menarik dekat Suka. Antaranya yang viral juga baru-baru ni antara Ana Jobling dengan Amir Ahnaf. Amir Ahnaf kan? Amir Ahnaf. So, lepas tu ada cerita daripada Syukri Yahya juga. Cerita apa ni? Dengan apa? Tak ingat tajuk tapi tak start tengok lagi. Ni yang baru tu Baru. yang... dengan pelakon baru tu. Ya, Perempuan baru. So banyak series-series yang menarik dekat Suka juga. So actually sangat banyak sekarang ni kat industri kita series yang dulu orang tengok kat TV3. Orang tengok dekat tele movie dekat TV1, TV2. Tapi sekarang dah ada dekat Suka dan ada dekat View. Betul. Dan ada kat mana yang Anip nak akan describe cerita dia tengok betul. lepas ni. So I mean why not? Kau tak layan, kau tak ada ni Aku tak layan sangat cerita Melayu sekarang. Sudah. Series lah. Tapi aku nak throwback sikit zaman TV3 2008, cerita Kekasihku Seru. Oh itu Yes, apa ni Kaza. Bukan Kaza, Bukan Kaza, apa ni? Hafiz Fairuz dengan siapa bini wife Adlino? Emilia Rusnaida. Cerita tu dia boleh aku sekat YouTube TV3 punya channel pun ada juga. Cerita tu best lah. Best gila lah. Best gila sebab dia lebih kurang macam yang tadi lah. Ada cerita keturunan-keturunan. Waris. Dia macam daripada keturunan zaman Jepun, zaman-zaman Melaka dulu. Dia ambil sebab cinta lah, jin, pesaka sebagainya. Dan dia bawa keturunan tu daripada zaman sekarang. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi yang bestnya, apa pendekatan dalam cerita dia tu, kita rasa excited nak tahu. Okay, mula kita nak tahu zaman zaman 90-an. Tiba-tiba dia kata ada lagi zaman 80-an. Zaman kita wondering benda tu. Dan pengarah dia Kabir Bhatia, bro. Ya, betul Kabir lah. Bhatia memang is a good director lah. Dan aku tahu filem pertama yang aku rasa mungkin ada filem lain kot. Yang best cerita dia Cinta. Oh, Cinta. Okay, cinta power Cinta doh. Power. Cinta 2000 apa aku lupa. Tapi dia combination 2008 kot. 2008 juga. Nur pun Kabir Bhatia kan? Nur Kabir Bhatia. Dia 4 kisah cinta. Aku tak tahu ada yang orang tua, ada yang nak cerai. Ya betul. Dia combination Kabir Bhatia. Lepas tu Nur Kasih. Okay, betul. Sila. aku nak betul lah, produk Kabir Bhatia aku memang looking forward. Tapi sekarang macam kurang dia ada lagi berkarya ke aku lupa. Ada, aku rasa aku Antara dia Kekasihku Seru, Cinta, lepas tu Hantu Gunung Raya dulu ada juga. Yes, kalau ada family. Tapi cerita best juga. Lepas tu Adam Hawa pun ada. Adam Hawa? Bukan Adam Hawa, Adam no. Apa nama anak Nabi Adam? Dia ada Qabil. Itu series juga. Tapi memang best lah. Itu memang underrated lah. Tapi tu ketika dulu. Nur Kasih. Memang ingat. Lepas tu ada Nur Kasih movie. Lepas tu Pulang. Oh yes. Pulang filem Pulang filem. Pulang Jalil Hamid jangan Pulau Jalil Hamid. Itu Bisik Pada Langit Jalil Hamid. Itu pun memang sedih. Itu sedih doh. Itu sedih. Alang-alang kita dah cakap pasal Sembang Wayang. Okay. Panjang kita. Okay. Alang-alang kita dah sembang kan. Kat Twitter baru ni, kau mesti tahu ni. Pasal apa ni? Pasal apa pasal the movie that can make you cry apa? It's just a movie. Yes. It's just a movie. Tapi orang bagilah scene-scene yang macam movies that make you cry. Nek, kau rasa apa movie yang makes you cry? Aku rasa dah viral pun dekat Twitter. Yeah. Ketika apa
Ketika Cinta Bertasbih. Bukan, Ibu siapa dia. lagi tenggelamnya kapal Ui, Nobai. Ya. Itu- ketika Zainuddin menghentam Itu Hayati. okay, aku adalah die hard fan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu adalah novel pertama yang aku baca pada tahun 2008. Oh. Aku baca tu sebab dari backstory lah. Sebab waktu tu X. Form 4 kan. X ke? Ha? Bukan. Bukan. Waktu Form 4 ada satu novel Konserto Takhir. Konserto Konserto Takhir dia menggunakan watak Zainuddin. So cikgu BM aku selalu cakap macam ni tau. Oh, baca Konserto Takhir ni Zainuddin, tapi dia tetap tak boleh melawan satu novel agung, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang menggunakan nama Zainuddin juga. Zainuddin juga. Dia selalu setiap kali kelas dia akan cakap macam tu. Aku macam Kau wondering lah. wondering lah. Aku macam aku ajak bapak aku pergi kedai buku, cari buku tu memang susah gila nak cari time tu. Sebab sekarang ni buku Hamka dah banyak dah orang terbitkan semula. Betul. Waktu tu susah lah nak cari. Betul. Then aku dapat jumpa, aku baca dengan penulisan yang klasik tu. Aku baca first muka surat. Matahari sudah masuk ke peraduannya. Macam damn, aku first page tu aku dah hook dah. Hook dah kan. Terus aku macam best gila sebab aku bila dia banyak tau. Contoh macam bila kita baca filem, tengok filem, surat Zainuddin ke Hayati tu macam pendek-pendek. Sebenarnya dalam novel Panjang sangat kan? panjang dan gila. setiap surat tu dia punya Baik-baik balasan dia tu tu. bapak power tu. Power kan. Ayat dia tu power. Dan bila tengok filem dia, wah memang dia don't do justice pada filem ni Dia lah. compresskan. Compress tapi still good lah. Itulah beza dia Indonesia dengan Malaysia. Faham tak? Dia boleh interpretkan betul-betul Betul. Writing novel tu masuk dalam filem jadi very nice portrait. Faham tak? Macam Ya, betul. artistik lah kat situ. Aku rasa writing Indonesian antara writing yang bagus. Sebab tu yang jadikan filem tu quite nice. Betul. Aku rasa problem dalam filem Malaysia sebenarnya adalah writing yang agak bukan nak cakap malas, tapi writing kita tak berapa berkualiti. Mungkin betul. ada writer-writer yang bagus, cuma kena mencari lah. Aku rasa benda tu. Yep. Sebab writing ni, contoh writing yang bagus Imaginor lah. Yes, one of the movies that make us cry lah. I mean, it's just a movie. No, it's not just a movie. Imaginor is something yang yalah, kalau you Outstanding lah have pada a aku. partner, maybe you dah kahwin, dia akan rasa macam oh shit, this is something yang tak pernah lagi tengok kat dalam Malaysia punya industries. Orang yang buat movie yang boleh touch our heart with, dia nak cakap dia simple writing, it's not simple writing, it's a mid writing, but it's not a lazy writing. Betul. Dia tak malas. Betul. Dia ada dia punya resource dia, kajian dia, and then dia punya baik-baik dia pun cantik, betul. just Betul. nice. Ada satu lagi filem yang bagi aku simple writing tapi best dulu macam Imagino. Cerita Kill. Kill, yes. Tapi filem Kill. atas lagu Reza Minhad juga kan writer Betul. dia. writer Penulis juga. yang sama, Itu Reza Minhad. Dia yelah, siapa boleh terfikir ada ada macam Organisasi servis untuk untuk bunuh diri, tapi sebenarnya untuk bagi dia rasa takut dan tak bunuh diri. Betul. Yeah. Benda tu out of the box aku rasa ketika itu. Betul. Sekarang dah banyak lah. Konsep dia sama. Konsep dia sama. Konsep Simple. Kill dengan Imagine sama. Yes. Yang ni doktor untuk baikkan. Tapi sebenarnya at the end of the day, kita tahu ialah doktor yang merawat sebenarnya. Dia jumpa kat dalam otak dia lah. Bisik pada Kill langit pula. pun sebenarnya Bisik pada langit is a chef kiss. Itu pasal apa? yang pasal anak perempuan meninggal dekat overseas tu. Jalil Hamid. Lepas tu Beto. Ada Daniel. Umi Nazira. Aku suka satu scene tu. Perfect. Orang selalu cakap macam mana patahnya hati anak bila bapa meninggal. Tapi orang tak tahu betapa patahnya hati bapa bila anak meninggal. Aku cakap oh shit, power siap dialog tu. Tengok meremang. Dia punya lagu ujung tu macam sampai tau. Macam ish. Kan? Betul lah. Nak tengok balik lah. Sedih. Bisik Dulu pada ada, langit tak tahu ada lagi kita. very Ada kat mana? Aku tak jujur lah, sure. Kena check lah. Kena check balik lah. cerita tu best lah. Umi Nazira baru pakai tudung, and masa tu Manis je. manis. Dia pandai bawa watak tu. Jalil Hamid lagi gila lah. Lepas tu dia best ni macam ni. Dia macam setiap anak tu ada watak dia masing-masing. Contohnya Jalil Hamid ni dia sangat sayangkan anak perempuan dia tu. Betul.
dalam masa yang sama Naim Daniel ni anak last. Tapi dia selalu macam Tak dapat attention. So dia jadi rebel lah. Dan dia tak pandai macam kakak dia, tapi dia pandai benda lain. Betul. Dalam masa yang sama abang dia pula jenis yang macam tak berapa pandai sangat, tapi abang dia sangat bertanggungjawab. Abang dia jaga family. Walaupun abang dia ni tak berpendidikan, tapi abang dia kat kampung tu untuk jaga family. Ending dia apa Lupa dah. Ending dia Dia cerita tu semua kepada flashback. Betul, pasal flashback. Lepas tu macam mana Jalil Hamid ni dengar anak-anak dia cakap, dia boleh terima. Lepas tu dia daripada first awal-awal tu dia tak boleh terima yang anak dia bercinta. Dan mati sebab naik motor dengan boyfriend. Then dia sampai boleh accept yang boyfriend anak dia tu. So nampak macam dia dah mula terbuka waktu tu. Sebab cerita tu dia macam, dia antara adik-beradik dia orang pun ada rage yang macam, bapak ingat baik sangat ke anak dia perempuan tu apa semua kan. Betul. Sebab bapak dia ni memang nampak anak dia memang baik sangat yang perempuan ni. Macam apa yang dia nak bagilah kan. Tapi at the end of the day, dia macam mau kepada itulah dunia sebenar. Ya, tu aku cakap realistic sebenarnya. dia. Filem Melayu ni dia punya kekuatan sebenarnya adalah pada drama tau, filem drama. Betul. Genre drama yang macam Bisik Pada Langit, filem-filem macam tu memang Imagino power gila memang macam tu. Okey lah, panjang sangat dah kita. 50 minit itu pertama. 20 minit dah. Iya. Siap aku lapar tak. Minggu ni dah. Aku dah daripada tadi sakit dah sakit dah. Sakit ah. Itu lagi bahaya. Malam lagi dia sakit. Tak sudah 50 minit. 50 minit. Betul lah. Dia bila berbicara dengan orang yang betul ni tiba je. Allah. Bila kita berjumpa dengan orang yang betul, maka masa tu tak terasa. Betul. Orang yang betul, orang yang baik. Orang yang handsome. Jadi jangan lupa ya guys, kita nak promote sikit lah siapa-siapa yang nak mengiklankan apa-apa filem, cerita, drama ataupun karya-karya kalian di Sembang Wayang. Bolehlah contact kami. Boleh DM kami, boleh contact kami, email semua social media, dan hubungi saja kami. Betul. Kami menerima seadanya. Jadi bye-bye. Jumpa lagi dekat dalam sesi Sembang Wayang. Sembang Wayang. Ciao guys. Assalamualaikum.